Okay, ada tanya setiap kali maghrib rasa gelisah, tak ada selera makan mual. Good guys. Kenapa kita selalu rasa pada waktu maghrib ataupun petang je dah start rasa macam lebih celaru, lebih sakit, lebih melayang. Okay, bila kita siang kita ada hormon kortisol. Kortisol ni adalah hormon stres. Tapi bila waktu dia stres yang sihat sebenarnya. Bila dia berlebihan dia akan jadi yang tak sihat. Kortisol ni dia bertindak sebagai anti radang. Jadi kalau badan kita siang ni ada radang, kita akan kurang rasa lah, dia macam mengurangkan radang tu bagi kita rasa tak sakit dan selesa. Bila malam kita ada hormon nak tidur, hormon melatonin akan masuk. Melatonin adalah hormon untuk tidur. Jadi kortisol ni akan start menurun. Bila kortisol menurun, kita punya radang tu dia start flare balik, bengkak balik. Jadi waktu itulah kita start nak macam-macam. So bila kita ada rasa macam tu, bermaksud dalam badan kita ada radang. Selalunya ada radang, bolehlah pergi buat check. Kadang-kadang radang tu tak semestinya dekat perut, dia boleh ada sebab kita ada gastric GERD dan anxiety, dia boleh ada pada perut, pada usus, pada otot, pada otak juga. Tak cerita banyak-banyak, nanti kan ada orang yang takut pula kan. Tak ada apa, dia boleh hilang, jangan risau. Saya pun pernah asal maghrib je macam tu, asal maghrib je macam tu. Asal maghrib je tak boleh nak keluar dah. Maghrib tu macam impi ngeri. Nanti siapa yang tanya, ada husband dia bangun bilik air sakit belikat semua tu, menyalah semua belah kiri tu, belah kiri-kiri ni semuanya adalah referred pain daripada perut, tetapi lelaki pergi buat check ECG semualah. Sebab lelaki ada risiko untuk jantung, tapi kalau kita ada gastric GERD biasanya itu adalah gastric GERD. Cuma pergi je lah, pergi check. Dan selalunya ada radang pada perut atau ulcer atau luka atau bengkak. Kalau amalkan jus kobis ataupun amalkan suplemen, bila perut tu heal, sakit tu pun akan hilang bersama-sama. So lepas ni kalau kita ada rasa macam sakit lah, bau belikat belakang ni sakit lah, kita tahu perut kita sedang bermasalah, perut kita sedang tak hadam, perut kita sedang bengkak. So kita kena check apa yang aku makan sebelum ni, semalam, kemarin, minggu lepas, yang menyebabkan tu, apa yang aku buat. Jadi elakkan benda tu, manage balik dan dia akan hilang. Dan dia boleh juga daripada pankreas kita yang stres. Pankreas ni dia menghasilkan enzim. Bila ada makanan yang dia tak dapat nak hadamkan atau ada macam kesumbat ke saluran ke apa ke, dia akan macam bengkak sikit lah. So dia akan menarik saraf ni semua, menyebabkan kita rasa kat sebelah tu. Saya selalu sakit belakang badan, rasa cucuk kat tulang belakang. Itulah. Pergi buat check up dulu. Kalau check up semua okey, itulah daripada perut. Jadi jagalah perut. Bila perut okey, dia akan okey. Kalau lepas makan pedih perut sebelah kiri. Sebelah kiri tu perut kita dan sebelah kiri juga adalah pankreas. Memang selalu jadi lepas makan sebab dia tak hadam dan ataupun kat situ ada radang ataupun daripada pankreas kita sendiri. Memang. Apa lagi? Sesak nafas. Sesak nafas. Okay, sesak nafas ni satu daripada panik. Bila kita ada GERD, kita mudah panik. Selalunya bila kita bekerja ke hospital ke apa ke, sebab rasa macam ni selalunya daripada GERD. Kalau kita ada masalah GERD lah, yang gastrik lah. Selain daripada tu, kalau perut kita terlampau banyak angin, dia akan menekan kita punya diagram. Dan angin ni bukan daripada perut je. Kalau daripada SIBO, bakteria banyak dalam usus kecil pun boleh menolak ke atas. Dan juga daripada usus besar pun boleh menolak. Angin ni dia boleh terapung-apung naik ke atas balik. Kenapa bila anxiety ni asyik datang perut sebu dan panas macam tu? Okay, anxiety sebenarnya adalah daripada perut. Bukan dia macam mana brain kita dengan perut kita adalah connected antara satu sama lain. Bila mental tak selesa, perut tak selesa, perut tak selesa, mental tak selesa. Jadi cuba kebanyakannya bila perbaiki perut, anxiety tu akan lega. So fokus pada perut.
tengok apa yang tak selesa, kenapa perut sebu. Kalau rasa panas biasanya ada ulcer, itu adalah simptom ulcer, pergi check ulcer perut. Kena jaga makan dan tengok apa yang kita makan menyebabkan kita sebu dan panas tu. Biasanya kalau ada ulcer ke apa ke boleh trigger dengan makanan. Kalau dalam keadaan macam saya dulu dah teruk, makan nasi pun boleh panas juga. Jadi you kena kurangkan balik, baikkan balik perut tu. Angin naik kat dada, salah makan, tak ingin tiba angin naik. Daripada makanan jugalah, daripada GERD, daripada makanan. Tengok apa kita makan. Especially tengok kita ada makan gluten tak. Gluten memang menyebabkan tak hadam. Apa suplemen sesuai untuk pesakit gastrik GERD? Okay, gastrik GERD ni sebenarnya ada banyak benda yang kita kena amalkan. Memang tak cukup dengan satu suplemen. Kita memerlukan banyak sebab dalam perut ni ada sistem yang banyak. Contohnya kita mesti ada, kita perlukan probiotik, kita perlukan anti radang, kita perlukan yang stimulate ataupun enzim mengaktifkan asid perut kita. Kita perlukan nutrisi-nutrisi mineral yang lain sebab perut kita tidak menyerap. Bila kita tak menyerap, kita memang ada masalah, lagi bermasalah perut. Contoh, perut kita tak dapat menyerap vitamin B sebab vitamin B memerlukan asid yang banyak. Tapi bila kita tak ada vitamin B ni, kita dapat simptom-simptom lain yang pelik-pelik. Dan bila kita ambil vitamin B pun, mungkin penyerapan dia kurang sebab asid perut kita kurang. Maksudnya kita memerlukan lain sebab asid perut juga memerlukan vitamin B untuk dihasilkan. Vitamin B, potasium, sodium. So basically memang banyak. Kalau nak diceritakan memang tak habis satu hari sebab benda ni, proses ni adalah satu nak baik ni adalah satu proses. Jadi dia kena ongoing. Mungkin permulaan baikkan radang. Radang dah okey, kita nak increase acid. Dalam waktu increase acid, kita nak increase kita punya nutrisi sebab tak cukup. Sebab ada banyak simptom-simptom lain lah. Kebas-kebas lah, cocok-cocok lah. Apa lagi? Twitching muscle lah, otot bergerak-gerak, dahi bergerak lah. Itu semua kekurangan zat. Bukan daripada anxiety, bukan daripada GERD, tapi daripada masalah penyerapan zat. Tapi memang banyak orang salah sangka, ingat itu adalah normal untuk orang anxiety untuk rasa benda-benda macam tu. Tapi bagi saya, sebab saya pernah kena anxiety, benda yang kita rasa tu adalah benar. Dia bukanlah mainan fikiran yang bergerak-gerak, kat sini gerak, sini sakit ni adalah sakit yang benar. Cuma bila kita pergi check, doktor tak dapat detect apakah itu sebab nutrisi adalah bukan bidang doktor. Doktor adalah bidang perubatan yang berkenaan dengan saraf ke apa ke. So kita kena banyak ambil tahu tentang sakit ni, baru kita sikit-sikit boleh faham. Kiranya sakit ni kita kena faham supaya kita boleh manage. Selagi kita tak faham sakit ni, tak faham sistem perut, kita tak akan tahu dan kita akan biarkan sakit kita bertahun-tahun. Macam saya dulu 5 bulan recovery. Orang kata cepat sangat recovery. Orang sampai 7 tahun, 10 tahun. Tapi you all nak ke 7 tahun, 10 tahun? Ada yang nak lama macam tu, menderita macam tu. Saya tak, sebab dalam masa 5 bulan tu memang saya betul-betul buat